Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Selangor lah. Kan di Parlimen Tampin meliputi Dun. Jadi untuk menerima lebih banyak input ataupun perkongsian tentang MySalam, jadi Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tampin menjemput Encik Dina Adam untuk menyampaikan sedikit taklimat. Jadi secara orang kata santai ya Cik Adam ya. Ya, okey. Alright, sebelum kita orang kata lebih jauh penerangan hari ini, boleh Encik Adam terangkan dahulu apakah itu MySalam. Okey, pertama sekali Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua. Saya ambil peluang sikit untuk mengucapkan terima kasih kepada YB Dr. Hassan, Alim Parlimen Tampin dan juga Encik Ismail dan juga tim yang lain terlibat atas jemputannya lah. Baik, tadi soalan berkaitan dengan MySalam. Secara ringkas, okey. MySalam secara ringkas merupakan takaful percuma bagi penerima bantuan sara hidup dan juga pasangan mereka yang berumur antara 18 hingga 65 tahun. Jadi selain daripada yang pertama, ada 3 golongan yang layak selain daripada yang pertama tadi tu, iaitu pasangan dan penerima BSH. Yang kedua, golongan OKU yang berumur 18 hingga 65 tahun. Dan yang ketiga, bujang BSH yang berumur antara 40 tahun hingga 65 tahun. So senang kata, siapa-siapa yang tergolong dalam 3 golongan ini, mereka akan layak secara automatik untuk skim MySalam, takaful ataupun insurans percuma lah. Okey, baik. Jadi MySalam tu ialah satu skim takaful, betul ya? Betul. Alright. Jadi bagaimana saya sebagai misalnya untuk mengetahui yang saya ni layak menerima MySalam? Adakah terdapat satu platform untuk saya semak? Ada. Dia hanya perlu pergi ke laman web MySalam di www.mysalam.com.my. Di mana di situ ada satu ruang boleh masukkan IC tanpa sengkang, kemudian tekan semak dan akan keluarlah kelayakan bagi pemegang nombor IC tersebut, sama ada 2019, 2020 ataupun 2021. Okey, bagaimana pula mereka yang di luar bandar, mungkin tak ada orang kata jaringan internet yang baik. Jadi adakah terdapat platform secara fizikal untuk mereka menyemak ataupun mendaftarkan diri? Ada. Kita ada sediakan kios ataupun kaunter-kaunter perkhidmatan MySalam yang dia sekarang berada di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Sekarang kita sudah ada 141 kios dan di Negeri Sembilan antaranya adalah di Tampin, Kuala Pilah, Port Dickson, Seremban, sajalah. Rasanya itu je lah kan di Seremban, di Negeri Sembilan. Jadi dia sedikit maklumat tambahan sepanjang PKP, PKPP dan PKPB dan sebagainya, semua kios MySalam beroperasi seperti biasa pada hari bekerja, waktu pejabat lah. Dia ada yang awal, ada yang lewat, maksudnya pukul 8 ada, pukul 8.30 dan pukul 9. Tapi secara umumnya waktu pejabat, hari bekerja semua ada, kecuali Sabtu dan Ahad cuti umum tiadalah, memang betul-betul ikut waktu pejabat. Okey Encik Adam, kita pun sudah mengetahui MySalam tu suatu skim insurans takaful maksud saya. Jadi apakah manfaat yang bakal diperolehi oleh mereka yang layak? Baik, terdapat 2 manfaat bagi penerima MySalam. Yang pertama adalah manfaat penyakit kritikal dan yang kedua manfaat hospitalisasi. Kita perlu faham, MySalam kita bukanlah tolong bayarkan bil untuk penerima MySalam. Sebaliknya segala bil ataupun bayaran kepada pihak hospital, penerima perlu jelaskan terlebih dahulu dengan pihak hospital. Tapi apa yang MySalam sediakan adalah penggantian pendapatan, di mana dia ada jumlah-jumlah tertentu lah. Okey, baik, yang pertama untuk manfaat penyakit kritikal, bagi sekiranya penerima MySalam ataupun pasangan dia kena penyakit kritikal, salah satu daripada 45 penyakit kritikal, contohnya kanser, penyakit buah pinggang yang kena dialisis dan sebagainya, dia boleh dapat RM8,000 sekali semua hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau manfaat hospitalisasi, kalau dia penerima MySalam tu dimasukkan ke hospital kerajaan, universiti dan juga hospital tentera, boleh mendapat RM50 satu malam selama 14 hari setahun.
Dan juga ada yang ketiga, manfaat tambahan dengan isu semasa ni kita dah ada COVID dalam masyarakat kita. Terdapat satu lagi manfaat tambahan berkaitan dengan COVID, iaitu sekiranya penerima main salam tu dia kena kuarantin disebabkan oleh COVID, tak kisahlah dia di rumah ke, di pusat kuarantin dan sebagainya, dia boleh mendapat sama macam manfaat hospitalisasi, iaitu RM50 satu malam terhad kepada 14 hari. So maksudnya maksimal adalah RM700 lah, macam tu. So ada 3 manfaat lah untuk main salam. Okey, bagaimana pula mereka yang sudah layak menerima main salam ni untuk claim duit main salam tu melalui platform apa? Okey, bagi penerima main salam yang nak buat tuntutan, dia boleh pergi ke laman main salam. Okey, contohnya dia dah semak kelayakan kan. Dia tengok, okey saya layak. Apa yang dia perlu buat, dia kena log masuk. Macam kita log masuk ke Facebook dan sebagainya. Dia claim main salam ni senang kata dia buat secara 100% online ataupun atas talian. Ini dengan matlamat untuk memudahkan lah. Tak perlu nak pergi ke kaunter, tak perlu nak pergi ke pejabat dan sebagainya. Jadi apa yang dia perlu buat, log masuk ke main salam, kemudian hantar tuntutan lah. Kalau untuk penyakit kritikal, ada dokumen dia. Kalau untuk manfaat hospitalisasi, ada dokumen dia lah. Nak saya ceritakan dokumen sekali ke? Boleh. Terus Okey. Dia bila kita mula semula. Kalau dah semak kelayakan, lepas tu dia log masuk kali pertama, kita akan hantarkan kata laluan sementara ke nombor telefon yang berdaftar dengan lembaga hasil ataupun BSH. Kemudian dia boleh log masuk. Bila dah log masuk, dia boleh untuk membuat tuntutan sama ada penyakit kritikal ataupun manfaat hospitalisasi. Okay, kita pergi ke penyakit kritikal dulu. Kita hanya perlukan 2 dokumen. Yang pertama adalah borang penyakit kritikal main salam yang telah diisikan lengkap oleh doktor. Yang kedua, IC depan dan belakang yang jelas. Okey, itu untuk penyakit kritikal. Untuk hospitalisasi ataupun masuk ward, kita perlukan yang sama, 2 dokumen. Satu, IC depan dan belakang yang jelas. Yang kedua, nota discharge. Maknanya bila kita dah masuk hospital, kita nak keluar dari hospital tu, hospital akan bagi satu dokumen namanya nota discharge. So hanya perlu ambil gambar dan masukkan ataupun muat naik dalam portal, kemudian tunggulah dalam masa 14 hari bekerja untuk dinilaikan tuntutan tersebut dan dibayar sekiranya tiada apa-apa masalah lah. Sama juga untuk tuntutan COVID, tuntutan berkaitan dengan COVID PUI yang kena kuarantin tu, kalau di kuarantin dia perlu memohon bawah manfaat hospitalisasi. Kita cuma perlukan IC depan dan belakang dan juga surat arahan kuarantin ataupun surat pelepasan daripada kuarantin. Yang jelaslah dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi yang datang dari hospital ataupun dari Kementerian Kesihatan mestilah mengandungi maklumat peribadi pesakit ataupun penerima main salam yang lengkap, dan juga ada segala tarikh, segala remark ataupun tulisan daripada hospital doktor mestilah jelas dan mudah dibaca, serta yang paling penting cop dan sign daripada doktor ataupun pegawai kesihatan mestilah jelas dan mudah dibacalah. Ini semua untuk memudahkan agar tuntutan tersebut dapat diluluskan dengan segera. Macam tu. Okey, saya tertariklah dengan pendaftaran sebagainya, dokumen dimuat naik melalui platform portal main salam, betul kan? Betul. Andai katalah orang kampung, makcik-makcik ni kan mereka pun tidak terlalu celik IT, adakah kalau di kios main salam di Hospital Tampin misalnya disediakan perkhidmatan bagi mereka untuk mendaftarkan ataupun memuat naikkan tersebut? Ada di Hospital Tampin, di mana kios kami terletak di lobi utama berhampiran dengan pejabat kaunter unit hasil. Di kaunter tersebut boleh dapat antaranya perkhidmatan yang disediakan. Pertama sekali, informasi yang tepat mengenai main salam. Yang kedua, perkhidmatan penghantaran bantuan tuntutan.
Contohnya kalau macam Encik Ismail sebutkan tadi, mungkin ada golongan yang dikurang arif ataupun kurang cakna akan penggunaan peralatan internet ataupun peranti-peranti internet, dia boleh datang ke kaunter-kaunter kami dan perunding ataupun kru kami yang terlatih akan bagi info dan juga tolong hantarkan bantuan tuntutan lah, sebab di setiap kios ataupun di setiap kaunter tersebut ada disediakan iPad yang ada internet. So kita semuanya boleh dilakukan di situ kalau kurang pasti. Okey, pembayaran MySalam sebanyak RM8,000 maksimum tu secara one off, betul kan? Betul. Berapakah lama tempoh untuk dimasukkan ke dalam akaun bank? Baik, sekiranya tuntutan dah lulus dan akaun bank tiada masalah, yakni akaun bank penerima MySalam tu berada atas akaun bank yang ada dalam portal ataupun ada dalam laman MySalam, ada atas nama dia, atas nama penerima MySalam sendiri, dan juga tiada masalah lah, akaunnya okey, akaun jenis simpanan tiada masalah dari segi bukan akaun dibukukan ataupun tidak muflis dan sebagainya. Akan mengambil masa dalam 10 hari bekerja maksimum untuk dimasukkan wang ke dalam akaun yang terdaftar dalam laman MySalam. Okey, saya difahamkan MySalam melindungi ataupun cover 45 penyakit kritikal seperti yang Cik Adam sebutkan tadi lah, antaranya sakit jantung, buah pinggang. Ada tak penyakit kritikal yang tidak disenaraikan? Mungkin ada. Penyakit kritikal yang tidak disenaraikan. Adalah, ada. Contohnya ada tak? Contoh yang tidak disenaraikan. Yang senaraikan lagi senang. Sebut dia punya. Mungkin boleh sebutkan disenaraikan 45 kan? 45. Dia sejak. Yang tak disenaraikan, yang tak termasuk. Penyakit mental lah. Penyakit mental yang tak disenaraikan lah dalam 45 penyakit kritikal. Itu antara yang tak disenaraikan lah. Ataupun yang paling kita banyak jumpa septic shock. Yang ni kes-kes yang boleh menyebabkan kematian lah. Septic shock lah, ataupun jangkitan kuman. Contohnya jangkitan kuman pada organ-organ ke, itu ada yang tertentu yang kita tidak lindungi lah. Tapi untuk pengetahuan semula, kebanyakan 45 penyakit ni dia antara penyakit yang paling selalu kita jumpa lah. Jadi kebarangkalian untuk penerima MySalam tu dilindungi bagi penyakit-penyakit yang boleh dituntut adalah tinggilah. Contohnya antara penyakit yang kita biasa jumpa yang paling banyak orang buat tuntutan, penyakit jantung, buah pinggang, kanser, penyakit hati dan sebagainya lah. Itu dia penyakit-penyakit yang biasa dijumpai, common. Okey, sebelum kemudian kita nak beralih lah kepada manfaat MySalam. Buat masa ni kan adalah musim pandemik COVID-19, betul kan? Jadi apakah kita nak beralih kepada manfaat skim MySalam ni untuk mereka yang layak menerima MySalam untuk claim sewaktu mereka kuarantin. Mungkin boleh ceritakan sikit lah apakah kriteria bagi mereka yang kuarantin di rumah dan sebagainya. Baik, sekiranya penerima MySalam ni dia nak buat tuntutan akibat di kuarantin, dia mesti arahan kuarantin tersebut mestilah datang daripada KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekiranya penerima MySalam tersebut dia nak buat tuntutan, kita perlukan seperti yang disebutkan tadi, dia kena log masuk macam biasa ke portal MySalam. Kita perlukan dokumen salah satu daripada ini, ataupun lagi bagus kalau dia boleh sediakan dua-dua sekali lah, iaitu yang pertama, selain daripada IC depan dan belakang yang jelas, yang pertama surat arahan kuarantin, yang kedua surat pelepasan daripada kuarantin. So dokumen, kedua-dua jenis dokumen ni dia punya tarikh mula dan tarikh akhir. Okey, kriteria untuk kami terima tuntutan penerima MySalam yang di kuarantin adalah yang pertama sekali
dokumen yang saya sebutkan tadi, iaitu arahan isolasi ataupun arahan kuarantin ataupun surat pelepasan daripada kuarantin. Baik, jadi apa yang mesti terkandung dalam dokumen tersebut adalah nama dan juga IC yang jelas bagi pihak yang nak membuat tuntutan. Yang kedua, alamat tempat kuarantin, contohnya kampung ke apa dan sebagainya, ada postcode dan sebagainya. Yang ketiga, tarikh mula dan akhir kuarantin yang jelas. Yang keempat, cop dan sign daripada doktor ataupun pegawai penolong pegawai kesihatan dan persekitaran ataupun pegawai kesihatan persekitaran lah yang daripada pusat kesihatan daerah tu. Surat ni yang boleh ditandatangani adalah doktor KKM ataupun pegawai kesihatan daripada KKM jugalah. Okey, anda katalah kes kan, oh saya ni kontak rapat dengan si fulan. Maksudnya tidak diberi orang kata pengesahan lah daripada PKD ke KKM ke. Maksudnya dia kuarantinkan diri dia sendiri. Adakah dikira? Kalau untuk kesnya tu kita minta maaf lah, kita tak boleh. Dia kena ada dokumen hitam putih lah, maksudnya kena ada maklumat yang detail daripada PKD. Okey. Lagi satu saya nak tambah berkenaan dengan dokumen-dokumen ni. Dokumen yang kita tak perlukan hard copy ataupun salinan asal, cukuplah hanya untuk penerima bantuan ataupun penerima salam hantar gambar ataupun scan yang jelas daripada dokumen tersebut. Itu saja, kita tak perlukan hard copy. Yang hard copy tu simpan elok-elok, mungkin akan diperlukan pada masa akan datang. Sebab dia konsep ni macam ni, MySalam, kalau orang tu dia ada MySalam dan juga dia ada insurans ataupun takaful dia sendiri. Biasanya kalau yang berbayar lah, insurans ataupun takaful dia sendiri yang berbayar, biasanya kalau dia nak buat tuntutan, dia kena hantar salinan yang asal. Tapi untuk MySalam, kita hanya perlukan salinan ambil gambar ataupun scan lah, supaya kita kiranya kalau dia ada insurans takaful sendiri, dia boleh buat tuntutan, dan juga dengan MySalam dia boleh buat tuntutan tanpa semua masalah. Macam tu. Okay, jelas ya Encik Daniel. Adakah terdapat tempoh ataupun durasi bagi mereka yang sedang kuarantin ni? Mungkin bila dah discharge ke hospital ke, dah tak boleh claim ke, macam mana? Adakah terdapat tempoh berapa hari semasa kuarantin untuk dia claim COVID-19 ni? Okey, baik. Satu perkara yang ingin saya sebutkan berkenaan dengan tuntutan COVID ni, dia sebenarnya buat masa sekarang ni, sebab dia COVID ni dia datang tiba-tiba, kita pun tak expect. Jadi kerajaan pun ada keluarkan dana khas untuk bantuan COVID, iaitu yang untuk PUI lah ataupun yang di kuarantin. Jadi buat masa sekarang ni dia masih lagi berjalan. Secara untuk menjawab soalan tadi tu, adakah terdapat tempoh bagi orang yang nak buat tuntutan? Yang disarankan adalah selepas habis kuarantin, terus hantarlah tanpa melengah-lengah lagi. Sebab kalau ikutkan konsep MySalam, kita sebenarnya tak ada had dari segi tarikh luput kan, sebab biasanya insurans takaful yang biasa yang berbayar tu, dia ada tempoh, contohnya 6 bulan, setahun dan sebagainya, bergantung kepada polisi. Contohnya kalau dia dah sakit, mesti hantar tuntutan 6 bulan ataupun 12 bulan dari tarikh tak sakit tersebut. Tapi untuk MySalam, kelebihannya selain daripada percuma, kalau contoh dia pernah masuk ward hospital tahun 2019, tahun 2021 baru dapat tahu yang dia layak MySalam, dia masih lagi boleh hantar tuntutan MySalam tanpa sebarang masalah. Okay. Boleh hantarlah, dia tak ada tarikh luput. Tapi untuk COVID ni yang disarankan adalah dah habis saja kuarantin, cepat-cepatlah hantar. Sebab di pihak kami pun kami masih lagi menunggu arahan daripada kerajaan sama ada diteruskan ataupun kerajaan nak hentikan buat sementara waktu dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang arahan yang kami dapat daripada kerajaan mengenai tuntutan COVID ataupun kuarantin, dia masih lagi diteruskan. Jadi saranan saya, sekiranya dah habis kuarantin tu, cepat-cepatlah hantar.
Okey, tuan-tuan perempuan dari orang Tampin ni jangan lupa claim jika pernah kuarantinkan diri anda. Okey, Betul. kemudian saya pun difahamkan ataupun mendengarlah masalah orang-orang Felda, kebanyakannya mereka ni tidak menerima BSH kan. Bila tak ada BSH, mereka tak boleh lah nak dapat main salam. Jadi Betul. mungkin Cik Adam boleh komen sikit. Okey. Kalau dia macam ni, kami di pihak MySalam, kami terima data terus daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri sebagai pengelola program bantuan sara hidup ataupun BSH. Sekarang yang namanya dah ditukar kepada BPR lah. Baik. Jadi di pihak kami sebagai pengelola skim MySalam, kita terima data tersebut bulat-bulat tanpa diubah daripada LSDN. Jadi bagi mereka yang berada di Felda ataupun di mana-manalah yang sebenarnya kalau lakukan kriteria sebenarnya layak untuk MySalam, tapi dia tak layak dia layak untuk BSH, tapi dia tak layak sebab dia tak daftar. Jadi saranan kita kepada mereka yang dia sebenarnya layak dari segi pendapatan ni, kena pergi daftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi bantuan sara hidup ataupun bantuan prihatin rakyat lah. Jadi dia kiranya dia kena daftar terus dengan lembaga hasil. Jadi sama ada boleh dibuat secara atas talian ataupun di pejabat, kena rujuklah dengan LSDN lah untuk cara yang terbaik bagi mendaftarkan diri. Okey, mungkin soalan yang terakhir Encik Adam. Kebanyakan pun kami mendengar jugalah keluhan daripada para peniaga, penjaja kecil-kecilan kan yang mempunyai SSM tapi tidak layak BSH. Mungkin ada sikit komen. Okey. Untuk yang kes yang sebegini, kami difahamkan daripada LSDN, bagi mereka yang ada SSM tapi dari segi pendapatannya dia layak, mereka mestilah buat rayuan kepada LSDN lah untuk LSDN teliti pendapatan mereka dan tentukan sama ada mereka layak ataupun tidak bagi bantuan tersebut. Itu komen lah. Itu yang kita dapat maklumat daripada LSDN lah. Okey, baik Encik Daniel. Saya kira kita pun dah Encik Daniel pun sudah memberikan penjelasan yang cukup baik dan terutamanya kepada penduduk Tampin lah khususnya. Jadi saya kira dari sudut MySalam jelas para penduduk Tampin boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci melalui portal MySalam ataupun boleh walk in ke kios MySalam di Hospital Tampin. Jadi untuk itu saya daripada Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tampin mengucapkan terima kasih kepada Encik Daniel Adam, pengurus MySalam Zon Selatan atas perkongsian dan luang masa yang telah diberikan. So diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat khususnya pada penduduk Tampin dalam soal kebajikan, bahawa terdapat skim yang bermanfaat ini untuk yang melindungi beberapa masalah anda. Jadi jangan lupa dapatkan maklumat yang lebih terperinci melalui kios MySalam ataupun portal MySalam. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih ya Encik Daniel Adam. Terima kasih. Mungkin pada waktu hari lain kita boleh bersua lagi insya-Allah. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Kalau ada apa-apa berjemput aja, kita akan terima dengan tangan yang terbuka. Okey, terima kasih. Okay, saya kira itu saja daripada kami Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tampin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.